Right. Sebelum kita pergi kepada kertas layan yang cikgu bagi tu, cikgu nak buat rangkuman sikit lah mengenai dengan bab tu. Bab 5 dia kan. Okay, bab 5. Bab 5. Sebelum kita pergi bab 5, kita pergi kepada teknik-teknik asas dalam transformasi lah. Sebelum kita pergi gabungan kan. So, sebelum kita pergi kepada yang betul-betul tajuk dia kongruent, pembesaran dan transformasi. Gabungan transformasi. Okay, sebelum kita pergi pada bab ni, sebelum ni awak ada belajar 3 teknik transformasi. Okay, kalau awak ingat lah. So kalau awak tak ingat, cepat-cepat beritahu cikgu apa teknik-teknik dia. Okay. So teknik yang pertama, kalau awak masih ingat, dinamakan sebagai translasi. Okay, translasi. Jangan TN. TRAN, translasi. Okay, sekejap ada. Translasi. Yang kedua dinamakan sebagai pantulan. Okay, pantulan. Okay, cikgu dengar tadi macam dah masih ingat lagi teknik dia. Yang ketiga kita ada putaran. Okay. So ini adalah dia punya teknik dia yang awak dah belajar sebelum ni. Okay. Untuk bab 5 ni, okay, awak belajar tambahan dia. Yang keempat dinamakan pembesaran. Okay. So siapa yang tak ingat tu boleh bagi komen kat cikgu. Bagi dekat chat. Cikgu saya tak ingatlah translasi, tak ingatlah pantulan, tak ingatlah putaran. Bagi tahu cepat-cepat. Sebelum kita go deep daripada teknik-teknik penjelmaan ni. Boleh? Bagi? Adakah awak faham tiga-tiga teknik ni? 3 ni je. Yang 4 tu nanti kita belajar. Boleh Boleh dapat Okay. Apa nanti kita buat revision. Cuma cikgu nak check lah. Kita nak semak dulu. Siapa faham tak? Okay. Kalau faham, Lutfi, apa itu translasi? Dia bentuk dia sama. Bentuk dia sama, okay. Lepas tu kalau shape tu dia tak tukar-tukar pusing-pusing lah. Cuma tempat dia berubah. Okay. Okay, betul? Okay. Kalau cikgu letak translasi -2, 4, apa maksud ni? Lutfi. Dia bergerak ke mana? Okay, siapa yang nak kalau siapa boleh jawab, apa maksud kalau cikgu letak translasi -2, 4? Hanis ke kalau masih ingat lagi? Apa tu -2, 4? Apa maksudnya? Gerak ke kiri 2, ke bawah, ke atas 4. Okay. So yang ni dia bergerak ke kiri sebanyak 2 unit kan? Atau 2 kotak. Dan dia bergerak ke atas sebanyak 4 kotak atau 4 unit. So maksudnya -2 tu arah dia ke kiri lah. So maksudnya digit yang ataupun nilai yang ni atas ni dia menentukan arah dia ke kiri ataupun ke kanan. Pasti X lah. Kalau yang bawah ni dia atas ataupun ke bawah. So kalau positif dia ke atas lah. Kalau negatif ke bawah. Kalau yang paksi X tu kiri kanan tu, kalau positif ke kanan,
Kalau negatif ke kiri. Ni belah kiri cikgu tangan kiri cikgu tu ada ke kiri. Okey, pergerakan dia ke kiri, dia melompat-lompat lah. Tengok berapa unit. Kalau dia cakap negatif 2 bermaksud 2 unit. Kalau 4 unit. Itu secara roughly lah mengenai translasi. Okey. Pantulan pula. Adam Haikal cikgu nak tanya. Adam Haikal pula. Adam Haikal boleh onkan mic? Okay, go. So apa yang awak faham pasal pantulan? Dia macam nampak kita punya objek tu dia macam terbalik susunan sisi dia. Okay, terbalik. Okey. Katakan mana? Okey. So ini adalah dia punya paksi dia. Paksi Y dan paksi X. Okey. So kita ada dua. Sini negatif 3. Okay, ada satu titik A di sini. Right. So kita ada negatif 1 di sini. Dan cikgu ada paksi pantulan dia dekat sini. Dekat negatif 1 ni. Apakah koordinat bagi titik A tu? Adam. Dekat koordinat kat titik A tu. Maksudnya ini dipanggil sebagai objek kan? Objek. Cikgu nak image dia. Paksi pantulan dia X sama dengan negatif 1. Titik A dia sekarang dekat 2 negatif 3. Kat mana dia punya ni? Dia punya image dia. Negatif 1. Negatif 1. Sekejap. Negatif 1, 2 kan? Negatif 1, 2. Okey. Sekarang kita punya paksi pantulan dekat yang warna merah ni. Okey. So, kita ambil pembaris kan. Kita buat sudut 90 darjah kat sini. Okey. So, sudut 90 darjah di sini. So, biasanya kat sini ada 90 darjah lah. Okey. So, kira kat sini. 1, 2, 3. So, ada berapa pergerakan tu? Daripada A, objek A kepada paksi pantulan tu? 3. Okey. Bila kita pergi ke sini 3, so kita kena balas balik tu 3 kali lah. 1, 2, 3. Dia kena balas balik 3 kali lah. So 3 pergi kepada paksi pantulan, 3 balik ke belakang 3 kali, 3 unit. Faham tak? Okey, faham. So dekat sini, ini adalah dia punya objek dia, dia punya image dia. Okay, image dia. Kita letakkan sebagai A tanda, A prime. So dekat sini, koordinat dia apa ni? Okay, katakan yang ni negatif 1, ni akan jadi negatif 2. Ni akan jadi negatif 3. Ni akan jadi negatif 6. So koordinat dia apa dia? Negatif 6, negatif 3. Okay, dapat Adam? Dapat go. Okay, so yang lain okay? Boleh dapat Yang lain okay? Boleh ingat balik refresh back mengenai translasi tadi, pantulan, dan sekali kita buat putaran pula. Okay? Ya. Negatif 6. Bukan negatif 4. Sekejap.
Negatif 4, saya silap. Kata Nina negatif 4. Betul. Biasa kena betulkan cikgu. So negatif 4, negatif 3. Oh, okey. So negatif 3, okey. Okay, sorry. So negatif 4, negatif 3 dia punya koordinat A tanda dia. Okay. So ini secara roughly yang simple untuk inilah untuk pantulan. So kalau yang ni, kalau cikgu cakap paksi pantulan dia kalau menegak, okay, kalau menegak garisan dia menegak, so persamaan dia akan jadi X sama dengan negatif 1. Kalau menegak kalau melintang Y. Y sama dengan apa? Y sama dengan 3. Itu. Nanti kejap lagi akan ada soalan-soalan macam itulah yang cikgu akan terangkan. Okay. Next kita pergi putaran. Okay. Putaran ni mungkin sebelum ni tak ada kawan cikgu tak mengajar awak kan. Cikgu tak mengajar awak masa tingkatan 3. Putaran ni cikgu ada satu teknik dia, awak kena ingat, iaitu bentuk simbol Nazi. Siapa pernah nampak bentuk simbol Nazi? Okay, simbol Nazi bentuk macam ni. Okay. Silap. Nazi. Okay, logo Nazi kan. Tentang Adolf Hitler. Panggil kat situ. So putaran tu biasanya dikaitkan dengan simbol Nazi ni lah. Okay, contohnya okay, yang tengah ni dinamakan sebagai pusat putaran. Okay, andai kata, okay, cuba dia punya teknik dia. Andai kata objek dia kat sini, A kan? Silap, A je. Okay, A adalah objek. Okay, kita nak buat bentuk tu ataupun nak alihkan kedudukan titik A tu berputar 90 darjah lawan arah jam. Okay, lawan arah jam. So kalau lawan arah jam, pergerakan dia ke belakang, lawan arah jam. Lawan arah jam kiri. Ke kiri. Sinilah. So, macam mana kita nak dapatkan koordinat A tanda tu? Kan? Ataupun image A tu. So, pergerakan dari sini. Satunya awak boleh gunakan protractor lah. Tapi kebanggaan protractor tu dia punya tahap kejituan dia, kalau tersasar sikit akan ada error kat situ. Okay, tapi guna teknik yang guna Nazi ni, kita dapat tentukan dia punya tu lagi tepat lah. Okay, so bentuk yang mana kita ikut pada bentuk L. Okay, bentuk L. So maksudnya kat sini A ni, titik A ni kita sambungkan kepada pusat putaran, dinamakan sebagai pusat putaran. Okay, katakan kita buat L kan. Tak kisah L ke bawah ke L ke atas ke kiri ke, tapi buat bentuk macam ni. Okay, pergerakan dia katakan dia 3 petak ke kiri dan 2 petak ke bawah. Okay, ni bagi contoh 3 petak ke kiri, 2 petak ke bawah untuk ke pusat putaran tu. Okay, untuk dapatkan 90 darjah lawan arah jam, kita kena buat macam ni. Okay, daripada pusat ni kita buat 90 darjah. Okay, balas balik 2 petak ke kiri. Okay, 2 petak ke kiri dan 3 petak ke atas. 3 petak ke atas. So kita dapat A tanda. Okay, ni kalau nak 90 darjah lawan arah jam. Okay, 3 petak ke kiri dan 2 petak ke bawah. 2 petak ke kiri, 3 petak ke atas. Okay, so kalau 2 tu dia mesti berlawanan lah.
Kalau satu ke bawah, dia mesti berlawanan ke kiri. Dia tak boleh 2 ke bawah, lepas tu 2 kat atas balik. Salah lah. Kalau 2 ke bawah, 2 ke kiri. Kalau 90 darjah arah jam, ikut arah jam. Okey, ni 90 darjah lawan arah jam. Kalau ke kanan pula ni 90 darjah ikut arah jam. Okey. Katakan kat sini 3 juga. 3 ke kiri, 2 ke bawah. So kita balas 2 ke kanan. 2 ke kanan, 3 ke bawah. So kita dapatlah A double. Sebab yang kedua lah. A double. A double prime. So kalau macam ikut arah jam, dia ke kanan. Kalau lawan arah jam, ke kiri. So biasanya kalau sistem monarki ke orang cakap sistem management ni, orang yang suka ikut je cakap bos. So dia adalah orang kanan. Orang kanan kan? Orang kanan bos. So orang kanan bos ke kanan lah. Dia ikut. Kalau dia melawan bos, itu orang kiri. Ke kiri 2. Tak? Faham tak ni? Ya. Okay, jelas So itu adalah macam ni kita nak tentukan 90 darjah arah jam dan 90 darjah ikut arah jam. Okay. So ni adalah basic 3 teknik yang asas awak perlu tahulah. Okay. Sebelum masuk kepada bab 5 ni. Okay, so bab 5. So kita ada dinamakan first, yang tu nama dia tajuk congruent tu. Okay, cerita dulu. Congruent Congruent ni apa ni? Okay, congruent ni adalah bentuk yang sama, size sama size. Okay, ya. Tadi buat ni. Okay, sama bentuk, sama size, okay, dan sama arah. Okay, samalah. So bentuk, sama size, arah ni jarang kita dibuat lah. Tapi yang penting 2 ni je. Okay, sama bentuk, sama size. Sisi dia sama panjang, sisi dia bentuk dia sama. Okay, kalau bulat lah. Okay, kalau bentuk dia segi empat. Segi empat sama, segi empat sama. Dia bukan segi empat sama, lepas tu satu lagi segi empat tepat. Itu dinamakan bukan congruent lah. Congruent. Jadi congruent maksudnya sama bentuk dan sama size. Boleh tulislah dalam nota ni. Okay, itu congruent. Satu lagi yang awak akan belajar dalam bab 5 ni adalah berkaitan dengan pembesaran. Okey. Dalam pembesaran ni, cikgu pecahkan lagi ke dalam bentuk pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran. Dan juga dia punya dinamakan sebagai faktor skala. Okey, faktor skala untuk menentukan ke pembesaran dia macam mana. Dia sebesar macam ni. Okey. Dan juga kita ada luas image. So ni awak kena take note lah sebab ada formula dia. Okey, untuk pembesaran bagi faktor skala dia adalah sama dengan panjang image bahagi dengan panjang objek. Panjang image
bahagi dengan panjang objek. Dan luas imej sama dengan K kuasa 2, iaitu faktor skala. K kuasa 2 tu kalau awak tanya K tu apa? K tu adalah faktor skala dia. Ni adalah K. K tu adalah faktor skala. So K sama dengan panjang imej bagi panjang objek. Darabkan dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okay. So kita ada 3 benda yang awak kena belajar. Iaitu maksudnya pertama sekali awak kena tahu faham pusat pembesaran. Macam kita ada putaran, kita ada pusat perputaran. Yang kedua kita ada faktor skala, iaitu panjang imej bagi dengan panjang objek. Dan last sekali luas imej. So luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So yang ketiga dinamakan sebagai gabungan transformasi. So gabungan transformasi. Okey, gabungan transformasi. Apa itu gabungan transformasi? So kita ada sekurang-kurangnya mesti ada 2 lah. Tahu yang silibus yang baru ni cikgu tak tengok lagi gabungan dia. Tapi tengok secara grafi cikgu tengok soalan dia hampir kepada dua teknik penjelmaan lah, 2 teknik transformasi. So 2 teknik, contohnya kita ada putaran dengan pembesaran, kita gabungkan menjadi satu gabungan transformasi. So kita ada 2 lah transformasi tu. Katakan kita ada M, kita ada N. So katakan M tu adalah putaran, N tu pembesaran. So siapa nak buat dulu? Kita buat yang belakang. Kita buat transformasi N dulu. N kita buat dulu and then baru kita buat M. Okay. Ini secara roughly ataupun secara menyeluruh lah bab ni yang cikgu akan terangkan. Ada 22 muka surat tak cikgu? Tapi ni agak besar sebab dia memperincikan teknik-teknik transformasi. Tapi kalau yang tiga teknik yang cikgu ajar tadi, yang cikgu dah refresh back tadi, 3 iaitu translasi, putaran dengan pentulan tadi. So by hope 2 atau 3 minggu kita dah boleh settle dah topik ni. So kita kena kalau awak dah faham, dah familiar dengan benda tu, is better lah, bagus sebenarnya. Sebab tu cikgu galakkan student untuk mula belajar daripada awal lah. Jangan sampai SPM baru nak cari, baru kita nak ulang kaji balik. Itu agak terlewat sikit lah. Okay, so tak apa. Awak kalau yang masih lupa lagi 3 teknik tu, tak ada masalah. Cikgu akan bantu awak. Okay. So siapa yang nak salin dulu? Salin nota ni, boleh salin dulu. Ada 2 formula ni yang cikgu tekan kat sini, yang awak kena ingat lah sebenarnya. Dia dalam formula dia akan bagi. Dalam senarai formula dia akan bagi. Tapi sewajarnya awak salin lah. Salin dan ingat. Sebab bila awak salin, bila awak jawab soalan lagi senang lah. So tak adalah betul nak tengok apa formula faktor skala, apa formula luas imej. So terus pick up je. Okay, siapa dah salin boleh beritahu cikgu nota ni.
Aina dah salin dah? Aisyah. Aisyah kenapa datang lambat ni? Aisyah, masuk lewat ni. Okay, tadi makan Okay. Lofi dah salin dah? Dah ya. Okay. Okay, baik. Okay, kita pergi tengok kepada kertas layan yang cikgu bagi tu. Yang cikgu minta print tu. Okay, so yang pertama kekongruenan ataupun kongruen lah. Ayat dia punya tu, ayat utama dia lah kongruen. Ayat akar dia, word dia kongruen. So dua poligon adalah kongruen jika panjang sisinya sepadan dan sudut sepadan mempunyai ukuran yang sama. Sisi dia sama panjang, lepas tu dia punya sudut dia sama besar. Ataupun saiz lah lebih kurang macam tadi. Okay, so katakan kat sini sifat kongruen segitiga. Okay, sisi-sisi sisi. Okay, kalau sisi dia sama, so maksudnya dia kongruen lah. Kalau yang kedua tu dia tunjukkan kepada sisi, sudut sisi. So sisi dia sama. Okay, dua sisi ni sama dan sudut dia pun sama. So dia pun dipanggil sebagai, dia boleh dianggap sebagai segitiga yang kongruen lah. Okay, lepas tu kita ada sudut, sisi sudut. So andai kata sudut dia sama dan sisi dia pun sama untuk dua sudut tu, so dia boleh dikategori sebagai kongruen jugalah. So ada lebih kurang 4 lah kat sini, sudut sisi. So kita ada sudut. Maksudnya ketiga-tiganya ditentukan oleh sudut. Kalau sudut sama, so maksudnya dia adalah kongruen juga. Dan juga dia kata ada sisi sudut. So kita boleh anggap sebagai kongruen jugalah. So senaraikan semua sisi sepadan dan sudut sepadan bagi poligon kongruen berikut. Okay, so tengok contoh dulu. Okay, penyelesaian dia untuk sisi sepadan. So PQ sama dengan, okay, sama dengan PQ ni sama dengan QT. PQ ni sama dengan QT.
PR pula sama dengan ST. Dan QR sama dengan QS. So itu dianggap sebagai sisi sepadan lah. Macam mana pula dengan sudut sepadan? Tersasul je korang. Okay, sudut sepadan kita ada sudut QPR. Mana QPR? QPR. So dekat P di tengah-tengah. So sudut dekat P lah, sudut dekat sini. QPR. So sudut QPR sama dengan QTS. So sudut dekat sini. So QTS. Sama juga dengan sudut PQR. PQR sama dengan sudut TQS. TQS. Dan sudut QRP sama dengan sudut QSD. Okay. So, daripada gambar ajah yang satu lagi ni, ini gambar ajah jambatan gantung. Dia punya pengikat lah. Pengikat jambatan gantung tu. Okay. So, tolong tuliskan sisi sepadan dia dan sudut sepadan bagi bentuk ni PQRS dan juga UTVW. So kita ada segi empat ni. Boleh tuliskan dia punya sudut sepadan dengan sisi sepadan dia. Cuma masa dalam 5 minit untuk awak tentukan apakah sudut sepadan dia, apakah sisi sepadan dia.
Okay, siapa nak willing untuk bagi jawapan? Sisi sepadan. Saya. Okay, Luffy, apa sisi sepadan yang awak boleh senaraikan? PQ sama dengan UV, PQ sama dengan UV, okay betul? PS sama dengan VW, Okay, betul? SR sama dengan TW. SR sama dengan TW lagi. QR sama dengan UT. QR sama dengan UT. Okay, so ada 4 sisi, so 4 kena letak lah. Okay, sudut dia pula macam mana? Luffy? Sudut PQR sama dengan sudut PQR, sama dengan sudut VUT. VUT, okay betul. Lagi? Sudut PSR sama dengan sudut VWT. VWT, okay betul. Sudut SRQ sama dengan WTU. Okay, lagi tu? Sudut RQP. Okay. QPS sama dengan UVW. UVW, okay. Betul? UVW. Okay, so ni adalah dia punya apa? Sisi sepadan dengan sudut sepadan dia lah. Right. So yang kita boleh maklum bagi tahu lah sama ada di sudut sepadan atau. Okay, baik. Yang ni nombor 2 ni tentukan sama ada setiap berikut tentukan setiap pasangan berikut adalah kongruent ataupun bukan. Berikan sebab anda. Okay, so dia tak berikan sebab kan. Okay. So A ni adakah dua-dua ni kongruent? Dan B ni adakah dia kongruent juga? Okay. Kalau kita tengok sini, yang A ni sisi dia tak sama sebenarnya kan? Sama tak sama? Tak sama. Walaupun dia bagi hampir yang ni adalah sama, ni pun sama juga. Tapi sebab dia ada double line ni kat sini. Ni single line. Okay, bila double line dengan single line ni, so kita dah tahu dah panjang dia confirm berbeza. So kalau bila panjang sisinya berbeza, secara automatically dia bukan congruent. Sebab yang ayat dia apa? Sisinya tidak sepadan. Okay, sisinya tidak sepadan. Okay, walaupun sudutnya sepadan, sudut dia hampir sama, sudut sama. Okay, sudut sama. Tapi sebab dia punya orang kata dia punya sisi dia berbeza. Katakan yang ni 6 cm. Yang ni 7 cm. So berbezalah walaupun sudut dia sama. Sebab kita tahu dua-dua ni adalah pentagon sekata. Okay, ni adalah pentagon sekata. Ni pun pentagon sekata. So kalau pentagon sekata, semua sudut dia adalah 108 darjah. Sini pun 108 darjah. Sudut dia akan jadi sama tapi panjang sisinya berbeza. Tengok ayat cikgu point yang pertama cikgu tu, dia adalah point kedua, sama saiz. Okay, kalau saiz dia tak berbeza, walaupun ni kecil sikit, ni besar sikit, so dia bukan kongruent juga. Tak kisahlah dia pentagon sekata ke ataupun sudut dia sama ke, kalau sisinya tak sama panjang, dia tetap bukan kongruent. Faham Boleh Dapat semua? Okey. Untuk yang soalan B ni pula, okey, kita nak tentukan sama ada dia punya tu bentuk ni adalah kongruent ataupun tidak. Okey. So
sisi kalau kita tengok secara roughly banyak sisi sama. Okay. Cuma kita kena tengok dia punya, okay ni cikgu tulis sebenarnya jawapan yang ni. So ini bukan kongruen Okay, sebab dia sisi tidak sepadan. Okay, sisi tidak sepadan. Okay, yang ni sisi dah sama. Kita tengok sudut pula. Okay, sisi dah sama, kita tengok sudut dia. Okay. Sini 65 darjah. Dekat sini berapa darjah sepatutnya? 115. 115. Okay, kalau kat sini 115, kat sini berapa darjah? Berapa? 65. Agak-agak. Adakah dia kongruen? Kongruen. Okay. Kongruen. Kerana sebab apa? Sisi dan sudutnya Sepadan. Sudutnya sepadan. Okay. Sebab tadi cikgu ada buat orientasi kan. So pada orientasi tak ada. Dia dua je. Iaitu sama saiz dengan sama bentuk lah. Bentuk dia bentuk segi empat sama sisi. Segi empat selari. Segi empat selari. Dan sudut dia sama. Saiz dia sama. So jawapan dia adalah kongruen. Okey. Yang ni nombor 3 ni awak boleh ni lah. Awak boleh masukkan, isikan tempat kosong lah. Dia bagi ruang kepada macam ni kita nak tentukan yang sama apa, sudut yang sama ataupun sisi yang sama. Ni awak boleh masukkan lah. Ni awak boleh jadikan sebagai homework awak lah. Okey, untuk soalan ni. Okey. Untuk so ada lebih kurang 2 soalan ni. A dan B ni. So awak boleh tengok sama ada sisi dia sama ataupun sudutnya sama. Okey. Ni cikgu tinggalkan sebagai homework awak lah. Okey, nanti boleh hantar kepada cikgu sebelum kelas minggu depan. Itu hari Sabtu. Sabtu pula, silap. Saya ingat yang kelas hari Sabtu. Kita hari Senin minggu depan. Sebelum kelas hari Senin minggu depan. Okey. Nombor 4 ni dia beri bahawa luas segitiga PQR dan STU adalah sama. Nyatakan sifat kongruenan. Kongruenan untuk segitiga yang digunakan untuk menentukan segitiga PQR dan STU adalah kongruen berdasarkan sisi dan sudut sepadan yang diberikan. Okay. So tadi ada 6 kan? 6 contoh, 6 jenis sifat-sifat kongruenan. Itu sisi, sudut sisi. Kita ada sudut dan kita ada sudut sisi. Kita ada sudut dan kita ada sisi sudut. So nombor 4 ni kalau sisi dia sama, ketiga-tiga sisi dia sama, so kita boleh tentukan bahawa dia adalah sifat kongruenan untuk sisi. Okey. Untuk yang A ni agak-agak apa? Sudut. Sisi sudut. Okey, betul. Yang B? Sisi sudut. Sisi sudut. Okey, C? Sudut. Dan yang ni? Sisi sudut. Okey, betul. So simple je. So kongruenan, sebab tu saya cakap kongruen tu dia tak banyak sangat pun. Dia just yang penting awak tahu saiz dia sama dan bentuk dia sama. Itu je yang penting. Tentukan dia masukkan kongruen ni sebab apa? Student terlupa. Dan kefahaman pasal kongruen ni apa? Itu je. Sebab ada satu soalan masa soalan admat 2 tahun lepas.
Dia cakap pasal bentuk kongruen. So bila kongruen, student terlupa apa itu kongruen. So terpaksalah masuk dalam syllabus yang menunjukkan bahawa kongruen ni adalah satu istilah matematik yang digunakan untuk menentukan sama ada bentuk dia sama ataupun saiz dia sama. Okay, itu adalah kongruen. Okey, baik. Kita pergi pada soalan nombor 5 ni, soalan jawab. Sebelum kita pergi pembesaran, boleh tak awak jawab soalan nombor A dan B? So kita just buat pengiraan je untuk menentukan sama ada. Yang pertama A ni dia bagi segitiga BCD ialah imej bagi segitiga ABD di bawah pantulan pada garis BD. So nak tentukan nilai X. So bila pantulan, kalau teknik pantulan, kita kena pastikan imej tu mempunyai sama saiz, sama bentuk dan sama saiz lah. Saiz dia sama. Okey, kat sini kita boleh tengok ABD ni sama saiz dengan BDC, segitiga dia. Okey, so dia dah bagi 3X ni. So awak boleh dapatkan gunakan teknik apa ni? So awak boleh dapat teknik apa untuk dapatkan nilai X ni? Adam Haikal boleh tak onkan mic? Awak nak guna teknik apa untuk dapatkan X ni? Okey, Aina. Aina, betul kita nak guna teknik apa untuk dapatkan nilai X tu? Okay, Aina bagi chat kat sini. Trigonometri. Okay. Trigonometri. Okay. Okay, Aina bagi trigonometri. Tak ada masalah. Boleh gunakan. Okay. So, cikgu bagi masa lebih kurang 10 minit kot. Untuk awak selesaikan soalan A dan soalan B. Semua kena buat hantar kat dalam WhatsApp. WhatsApp cikgu hantar kat dalam WhatsApp. Untuk soalan A dengan B ni. 10 minit je. Kita tengok. Faham tak? Mana cakap guna trigonometri. Okay, tak ada masalah. Guna je. Boleh? Okay, bagus. Anis dah hantar. Okay, betul Anis punya jawapan. Yang nombor 2 tu Anis, seterusnya. Dan nombor B tu. Tunjukkan bahawa segitiga EFG. Okay. Dan KLM adalah kongruen menggunakan sisi.
Okay, siapa lagi nak hantar? Anis sudah hantar dah. Tapi hantar satu soalan je. A1. Jawapan dia betul. Okay, teruskan Anis. Untuk soalan A2 tu. Siapa pula ni? Okay, Lutfi punya. Jadi kita cuba check. Okay. Okay. Yang nombor 2 tu betul? Okay, siapa lagi nak hantar? Okay. Siapa lagi nak hantar? Tunggu nunggu ni. Yang cikgu dapat Hanis dengan Lutfi je.
siapa yang nak hantar lagi jawapan? Apalah. Kita tengok yang soalan A, 5A ni. Okay. So, soalan 5A ni. Okay. So, kita ada kat sini 3x. Sebelah kanan dia 15. So, kalau kita tahu dia adalah congruent, so maksudnya AB dengan BC ni mesti sama kan? Panjang dia mesti sama. So, makanya soalan nombor 1 ni 3x ni adalah sama dengan 15. So, maksudnya x ni sama dengan 15 bahagi dengan 3. So, dapat 5 cm. So, kita dapat x dia 5 cm. Okay. So, sekarang yang kedua ni kita nak dapatkan sudut ADC. Kat mana sudut ADC tu? Sudut di puncak segitiga besar tu lah. Okay. ADC ni sini. ADC. Okay. So, daripada sini kita boleh dapatkan dulu sudut yang di sini lah. Iaitu ADB. Sudut ADB. So, sudut ADB. Okay. Kalau daripada sudut ADB ni, kita nak pakai cos ke, tan ke, ataupun sin? Kalau kat sini kita ada sudut dia. So 3x ni ataupun 15 ni adalah dia punya opposite. Kan? Okay. So dia punya opposite. Okay. Kat sini dia punya hypotenuse. Dan di sini dia punya adjacent lah. Okay. Macam siapa? Macam okay, yang macam Lutfi buat, dia cari DAB dulu. Dia cari DAB dulu. Kat sini lah. Apa yang cikgu tulis ni, you follow apa tu, Lutfi punya, cuma cikgu alter sikit lah. So bila kat sini dia nak dapatkan sudut DAB, bukan ADB DAB. So apa kita buat kat sini? So kita kena make sure yang ni bukan O, tapi yang ni dia punya A dia. Ini bukan A, ni adalah O bagi A, DB. DAB lah. Sudut DAB. So yang di sini. DAB. So kita ada O dengan A kat sini. So A 3 ataupun 15 cm dan H 17. So apa kaitan H dengan A ni? Kita gunakan cos lah. So cos sudut DAB sama dengan 15 bahagi dengan 17. So sudut DAB sama dengan cos negatif 1 shift cos 15 per 17. So kita dapat apa tu Lofi? 21.93. 28.07. 28.07. 28.07. Itu baru sudut DAB. Tapi target kita adalah aim kita nak sekurang-kurangnya dapat ADB. Sudut ADB. So ADB sama dengan 90 tolak dengan 28. Ataupun kita buat yang betul-betul lah. 90 tu berapa di 90? Okay, 180 tolak 90 tolak dengan 28.07 darjah. So then kita boleh dapat sudut ADB dia apa ni? Apa buat? 61.93 darjah. 61.93 darjah. So ADB
So bila dia cakap ni adalah satu bentuk yang kongruen segitiga tu, sebabnya sudut di sini iaitu 61.93 ni sama dengan sudut di sini 61.93. So maksudnya sudut ADC ni sama dengan 61.93 darabkan dengan 2 ataupun 61.93 tambah lagi 61.93. So dapatlah kita sudut dia ADC. So kat sini kita dapat sudut dia 123.86 darjah. Okey. 123.86 darjah. Cikgu, Ya, ada. kalau Buat ni. dari ADB terus kita pakai sin lah kan? Betul, pakai sin. Tadi awak pakai cos kan? Cikgu ubah sikit. Kita tak jangan pakai ADB, kita pakai DAB. Sebab awak pakai cos tadi kan? Okay. Cikgu ubah sikit. Sebab kita kena dapatkan sudut. Kalau yang DAB boleh, and ADB terus boleh, tapi kita pakai sin. Okay? Sebab cikgu refer, cikgu tak ada kalkulator ni. So refer kepada yang mana betul, hampir betul. Itu. Cuma cikgu ubah sikit lah. Cikgu betulkan sikit awak punya jalan kira dia. So kita kalau nak teruskan ADB terus boleh, kita kena pakai sin. Okay. So dapat semua ni? Okay. So macam mana kita nak dapatkan yang B tu? Dia minta tunjukkan bahawa segitiga EFG dan KLM ini adalah kongruen menggunakan teknik sisi-sisi. 3 kali sisi. Okay. So sisi mana yang kita boleh tentukan kat sini? Okay. Yang kita nampak kat sini adalah sisi GE ataupun EG. Dia mesti of course sama dengan KM kan? So EG berapa? Awak kena kira lah. Gunakan teorem Pythagoras. Okay. EG dengan KM. Cikgu buat satu lah. Satu sisi EG. EG kita ada dua kotak ke atas dan 2 kotak ke kanan. Macam mana cikgu kira macam ni? Daripada sini 2 kotak ke atas, 2 kotak ke kanan. So kita akan bentuk segitiga macam ni kan. Ini EG. Terbalik. Cuba dah. So kita dapat terbalik ni. Yang ni G, yang ni E sebenarnya. Okay. So ni 2 kotak dan ni 2 kotak. So gunakan teorem Pythagoras sebab ni 90 darjah kan. So dapatkan panjang EG berapa. So panjang EG berapa ni? Panjang EG sama dengan punca kuasa 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So kita akan dapat punca kuasa 4 tambah 4 lah. So kita dapat punca kuasa 8. Okay. Sebab tu kita cakap, kita tengok, kita declare kat sini EG ni sama dengan KM. Kirakan KM pula. KM pun sama, kita ada 2 kotak kat sini kan. Okay, KM kan. Kita buat kotak kat sini. So ni KM. So ni 2, ni 2. So gunakan teorem Pythagoras yang sama, iaitu punca kuasa 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So should be kita akan dapat punca kuasa 8. So bila sama, EG dengan KM ni sama, so maksudnya dia of course dah dapat dah kongruen lah. Tapi cuma kita kena dapatkan teknik sisi kan. So kita kena tunjukkan 2 lagi sisi sepadan. Okay. Contoh kat sini kita boleh declare EGF sama dengan apa? Sama dengan ML. ML. Cuba kirakan GF berapa, ML berapa. Sama tak? Okay. Dan lagi satu kita boleh tengok EF dengan KL. So kalau ketiga-tiga sisi dia sama kan, sama panjang menggunakan teorem Pythagoras,
So maksudnya dia adalah segitiga yang congruent. Dapat sini? Saya So itu teknik mana kita nak tunjuk ataupun kita nak buktikan sama ada segitiga ni congruent atau tidak berdasarkan kepada panjang sisi dia. Okey, sebelum kita masuk pembesaran, kita berhenti rehat jap 5 minit lah. Cikgu nak cari air. Okey, 5 minit
yang berkenaan dengan congruent. So ini kita discuss benda ni sedikit lah. Kalau masa pun tak mengizinkan dalam beberapa minit lagi kita ambil kelas. So kita fokuskan kepada pembesaran. Okay, secara rapi kita cakap tadi, pembesaran mesti ada 3 benda, iaitu pusat pembesaran, kita ada faktor skala dan kita ada luas image lah. So untuk yang pembesaran ni, nota dia berkenaan dengan dua objek adalah serupa apabila semua sudut sepadan adalah sama dan nisbah sisi sepadan adalah sama. Sisi dia adalah serupa. Tapi pembesaran ialah satu transformasi ataupun penjelmaan dengan semua titik objek bergerak dari pusat pembesaran dengan nisbah malar yang dikenali sebagai faktor skala, okey, ataupun K. So kat sini kita ada, katakan kita ada P ni adalah dia punya pusat pembesaran dia. So ABC ni dia punya objek dan segitiga A prime, B prime, C prime dan A ni, okey, itu adalah dia punya image. Okey, image dia, ni objek. So ni objek. So ni objek. So ini adalah dia punya image. Okey. So maksudnya pembesaran dia adalah secara malar dengan nisbah pembesaran dengan nisbah malar yang dikenali sebagai faktor skala. Contohnya kat sini, katakan panjang AB dia kan. AB okey, AB ni okey, AB katakan 2 cm. Okey. So, berapakah panjang AB ni? Okey, AB okey, berapakah faktor skala dulu Kalau dia AB ni adalah 4, A prime B prime ni adalah 4 cm. So, K dia sama dengan 4 bahagi dengan 2. So, sama dengan 2 lah. So, 2 ni adalah nilai gandaan dia. So, kalau 2 maksudnya dia 2 kali ganda lah. So, panjang AB dengan A prime B prime adalah 2 kali ganda. So, A prime B prime adalah 2 kali ganda panjang AB. So itu dah macam ni kita tentukan dia punya gandaan ataupun faktor skala dia lah. So panjang image bahagi dengan panjang objek. So kalau AC pula kalau dia buat AC, katakan AC sini so faktor skala 2, AC katakan 3 cm. Okey, 3 cm. So bermaksud A prime C prime mesti 2 kali ganda lah. Itu kejut tu. So awak buka mic tu. Sorry. So 3 darabkan dengan 2, so dapat 6 cm panjang A prime C prime. So itulah sedikit mengenai pembesaran lah dan faktor skala ni. Okey. So andai kata ni belum masuk lagi luas kan, tak apa. Luas nanti minggu depan kita buat. Luas image. Okey, so ni formula dia. Panjang image bagi dengan panjang objek. Panjang sisi sepadan image bagi panjang sisi objek. Atau kita pendekkan. Luas dia dah bagi ni. Luas image sama dengan K kuasa 2 ataupun faktor skala kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey. So, ni dekat sini dia nak bagi awak mengira sikit lah. Okey. So, dia tak apa ni. Itu kan setiap pasangan poligon berikut adalah serupa
atau tidak. Berikan sebabnya. Okey. So contoh ni sudut dia hampir sama. Sudut A, sudut B, sudut C sama. B segmen S. Okey. Okey. So dekat sini kita nak tengok panjang AB per dengan RS. Okey, contoh ni AB bagi RS sama dengan 5/3. Okey. So sama okey. Jadi kita nak tentukan sama ada bentuk tu serupa ataupun tidak. First sekali kita tengok sudut dia. Sudut sama atau tidak. Okey. Okey, kalau sudut dia sudut tak sama, so dia bukan bentuk yang samalah. Okey, itu satu. Yang kedua, kita kena tengok nisbah sudut dia. Sebab satu kecil, satu besar kan. So kita kena tentukan sama ada sudut dia sama ataupun tidak. Okey. Kalau untuk yang soalan A ni, tengok sudut A adalah sama dengan sudut dekat R katakan. Okey. A ni sama dengan sudut dekat R, iaitu 90 darjah. Okey. So kita ada lagi sudut C sama dengan sudut S. Okey. Sudut D sama dengan sudut B. Sudut B sama dengan sudut Q. Okey. So bermaksud panjang Q ni dia sepadan dengan sisi mana? Siapa boleh tengok? Siapa boleh tahu? Q. Sisi mana? EQ. ED. Ah? DE. DE. DE ya? DE. DE Okey. Kita tengok sudut 130 darjah dan sudut 30 darjah sini. Yang mana sama? Okey. Nampak? Dia macam terbalik sikit. So RQ ni sepadan dia adalah BC. BC. BC kan. Dan sebelah dia kita ada PQ. PQ sepadan dengan AB. Okey. So anggapkan yang belah kiri ni adalah dia punya image dan ni sebelah ni sebagai objek. Okey, anggap image objek lah. So kita kena tengok at least kurangnya 2 dah cukup lah. Tapi kalau semua sisi, nisbah semua sisi lagi bagus lah. Okay, kita buat satu dulu. Kita buat RQ nisbah BC kan. So RQ bahagi dengan BC. So sama dengan RQ 4. Oh image lah balik Cikgu terbalik. BC bahagi dengan RQ. Betul? BC image kan, panjang image dia. Panjang image BC kita dapat 12. Okey, 12 bahagi dengan 4. So kita dapat 3. Okey, so maksudnya faktor skala sepatutnya adalah 3 lah. Okey, kita kena kira lagi yang lain. Tadi kita cakap PQ nisbah dengan AB. So AB sekarang 6. Okay, AB 6. So AB bahagi dengan PQ sama dengan AB dia 6 bahagi dengan 3.6. So dapat berapa? Luffy, cuba kira kan? 1.67. 1.67. So, nampak tak faktor skala dia berbeza? BC per RQ dapat 3, AB per PQ 1.67. Berbeza. Faktor skala dia berbeza. So, bila faktor skalanya berbeza,
secara automatically dia akan jadi tidak Rupa. serupa. So dia tak akan jadi dia tak serupa lah di sini. Alright? Boleh? Boleh ya. Cuma kejap. Boleh cikgu tahu tak sudut T berapa? Soalan ni tricky sikit. Sudut dekat T berapa darjah? Lofi, cuba kira kan sudut dekat T. 130. Okey, 130. Okey, bagus. So bila 130, kita ada satu benda lain tau. So maksudnya kat sini AB ni tidak boleh disebah dengan PQ. Okey, tidak boleh disebah dengan PQ. So then dia kena nisbahkan dengan apa? PT. AB ni. Dengan PT. TP. 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 So dekat sini kan. So TP. So TP 3. TP. Okey, so dapat 3. So nak bagi 3 dapat 2. Dan BC ni nisbah dia bukan RQ. Tapi nisbah dia adalah TS. ST. Okey, ST. ST. So ST berapa? S ni 4. ST. ST BC. Okey. So BC 12. ST 4. So 12 bagi 4 dapat 3. AB bagi dengan TP sama dengan 3. So 6 bahagi 3 dapat 2. So berbeza. So of course dia Tak tidak serupa. serupa. Tidak serupa. Okey. Tidak serupa. Okey, kita dapat dah nilai dia. Okey. Cuba tentukan yang B dengan C tu. Adakah dia serupa? In term of sudut dan dia punya faktor skala dia untuk setiap sisi sepadan. Okey, B dengan C ni. Sebelum kita habiskan kelas. Nanti boleh hantar kat cikgu
Aina dah bagi ni jawapan. Aina macam mana? So, sudut A dengan sama dengan sudut A. Super. Okay. Betul? So, B super atas alasan dia apa? Sudut A sama dengan sudut dekat A iaitu 30 darjah. Okay. Sudut C sama dengan 180 tolak 70 tolak 30 sama dengan 80, iaitu sama dengan sudut B, itu 80 darjah. Dan sudut Q sama dengan 180 tolak 80 tolak 30 sama dengan 70, iaitu sama dengan sudut Q. So bila ketiga-tiga sudut dalam segitiga ni adalah sama besar, so of course dia akan jadi bentuk yang serupa lah. So jawapan dia betul, serupa. Cuma dekat sini kalau kita tengok ABC, segitiga ABC ni dengan segitiga PQR ni tak sama saiz lah. Itu jadi beza dia. Mungkin dari segi pembesaran kita kena buat lah. Okay. Sebenarnya sudut dia dah sama besar, so maksudnya dia adalah serupa. Okay, cuba buat yang C pula. Okay, Hanis dah bagi dah. Oh, dua-dua dah bagi. Bagus. Okay. Sekejap, kita tengok. PQ per dengan AB. Okay, 4. Anis, PQ tu 4 kotak, bukan 6. PQ tu 4. PQ 6. Oh, silap. Okey, atas tu. Okey, betul. PQ ada 6. 6 bagi 3 dapat 2. Lepas tu PS 4. AB, AD 3. 4 bahagi 3. So, bila sisinya, nisbah sisi sepadan dia tidak sama ataupun faktor skalanya berbeza, maka dua bentuk ni tidak serupa. Okey, betul. So C jawapan dia tidak serupa kerana sisi sepadannya adalah tidak sama. Okey? Bukan sisi nisbah, sisi sepadan. Nisbah. Sebab dia saiz sama tapi kita ambil nisbah. Nisbah tu faktor skala lah. Faktor skala ataupun nisbah sisi sepadannya tidak sama. Okey? So maksudnya jawapan B ni jawapan dia serupa. Okey, atas faktor sudut-sudut ni sama. Okey, sudut sama. Sudut ketiga-tiga ucup sama. Okey. Okey, lepas tu yang ni tidak serupa. Okey, tidak serupa. Sebab apa? Sebab nisbah sisi sepadannya tak sama, tidak sama. Okay. Ataupun dia punya faktor skalanya tidak sama. Okay, so kita berhenti sampai sini, takat ni. Sama ada bentuk, nak katakan sama ada dia bentuk ni super ataupun tidak. Itulah untuk malam ni. So minggu depan kita akan sambung mengenai faktor skala dan juga macam mana kita nak dapatkan pusat pembesaran dalam ni. Okay, so kita nak perihal
skala negatif, kita ada faktor skala yang positif. Dia ada dua benda yang berbeza lah. Minggu depan cikgu akan bagi tahu apa beza dia negatif, apa yang beza dia positif. Okay. Lepas tu kita kena hitungkan luas image dia berdasarkan luas objek yang dibagi. Dan faktor skala dia lah. So kita ada formula kita dah belajar tadi, iaitu luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okay, sebab tu kita ada luas kawasan blur-ray. Okay, so ini soalan-soalan aplikasi lah. Okay, ni macam kita buat soalan aplikasi projektor kan. So dia punya slide dia kecil je. Kecil tapak tangan cikgu kan. Okay, tapak tangan cikgu sana ni. So bila kita pancarkan dengan lampu projektor OJSP, so gambar dia akan jadi besar kan. So itulah dia punya aplikasi pembesaran. So kita ada perkali itu faktor skala dia untuk menentukan berapa besar kita dapat. Okay. Dan minggu depan kalau sempat kita akan buat gabungan transformasi. Kalau kat sini kita pakai dua lah. Maksudnya silibus dia daripada silibus sebelum ni, masih silibus KPSM masih sama lagi. Cuma dia ada tambahan pasal congruent je lah. Okay, silibus dia sama. Cuma kat sini kita akan belajar gabungan transformasi. Kalau katakan AB, kita buat apa dulu? Kita buat B dulu. Kita tak buat A. Buat B, lepas tu baru buat A. So ini kalau sempat kita akan bincang minggu depan lah. InsyaAllah. Okay. So okay, tak apa. So kita sampai di sini saja untuk malam ni. Kita jumpa lagi Isnin minggu depan di waktu yang sama pukul 8.30. Sebab kita tak boleh buat face to face, kita akan buat dekat online lah. Kita akan bagi link. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.